8 perkara yang sangat-sangat membantu kesihatan mental kita sempena Hari Kesihatan Mental Sedunia. Okey, yang pertama, biasalah kita kena tidur yang cukup. Klise. Jadi malam-malam tidurlah awal, bangunlah awal. InsyaAllah siapa yang tidur dia cukup, otak dia pun akan cerdas. Kedua, di waktu lapang, cubalah kita membaca buku yang tidak ada gambar. Kenapa? Kerana bila kita baca buku tak ada gambar, otak kita akan buat kerja, jadi otak kita akan sihat. Bayangkan kalau kita tengok TikTok ataupun Netflix, video dah ada, suara dah ada, warna dah ada, semua ada, otak kita tengok je, tak bagus. Tapi kalau kita baca Al-Quran contohnya, Al-Quran tak ada gambar. Jadi bila kita baca sungai mengalir di bawah syurga 7, tak sama bayangannya dengan apa yang Tuhan bayangkan dengan apa yang saya bayangkan. Jadi otak buat kerja dengan bunyinya, dengan pergerakan yang otak kita akan buat. Jadi otak kita akan sihat bila kita baca buku tak ada gambar. Jadi cubalah baca buku tak ada gambar hari-hari, novel ke, buku Hamka Kata Mayat ke. Okey. Yang ketiga, carilah suasana yang mana waktu kita bekerja cari rezeki tu, usahakanlah berada dalam suasana yang positif lah. Yang mana kalau kita ada kawan yang toksik, kita delete lah dia daripada kawan. Kita berkawan tapi jangan jadikan dia kawan rapat lah. Kalau bos kita toksik, kita kena do something lah. Jangan kita terkesan dengan suasana tu. Jadi kita beradalah dalam suasana yang positif. Carilah kawan yang positif. Nabi bagi tahu, berkawanlah dengan orang jual minyak wangi. Tak dapat minyak wangi, dapat bau dia. Jangan berkawan dengan orang jual arang. Kita mungkin tak terkena arang tu, tapi terkena asap. Itu contoh. Jadi carilah suasana kerja yang positif. Itu baik untuk otak kita lah. Yang keempat, okey, saya pergi pada anak-anak dulu lah. Orang tengok video sini ramai orang tua. Kita kena berdamai dengan kerenah anak-anak kita. Mungkin satu hari nanti Tuhan akan uji anak-anak kita. Na'udzubillah, murtad, LGBT, buat jenayah. Kita mungkin akan kemurungan lah bila mendapat berita macam tu. Tapi untuk kesihatan otak, kita kena berdamai dengan takdir. Yang mana bila anak-anak kita buat masalah, kita kena dakwah mereka, ajak mereka tapi dengan lemah lembut. Seperti mana firman Allah kepada Nabi Musa AS, wahai Musa, bercakaplah lemah lembut dengan Firaun. Mudah-mudahan dapat hidayat kan. Jadi anak-anak kita ni tidaklah sejahat Firaun, dan kita pula tak sebaik Nabi Musa. Maka kita gunalah approach lemah lembut, berdamai dengan takdir. Kalau dia tak nak, itu pilihan dia, kita dah tunaikan hak dia. Jadi jangan kita kemurungan, sedih dengan kerenahan anak kita ni. Berdamailah. Itu baik untuk kesihatan otak kita lah. Okey, seterusnya untuk isteri, pasangan. Manusia ni dia perlukan teman yang dia boleh berbogel sama-sama dan tak ada rasa apa-apa yang kekok. Isteri kita lah. Jadi nak otak kita sihat ni, dengan pasangan kita jangan gaduh lah. Sama juga pendekatan dia dengan anak tadi kan. Bila pasangan kita ada buat sesuatu, kita cakaplah lemah lembut dan tunaikanlah hak mereka. Kita jangan mengheret diri kita ke lembah kemurungan, bergaduh tak bertegur sapa sampai berminggu-minggu tak balik rumah. Jangan. Limitkan. Kita gaduh sekejap, lepas tu mesyuarat balik, cari salah, mengaku salah, lepas tu berdamai. Nabi Adam AS di syurga yang ada segala-galanya pun perlukan teman, tuan-tuan. Maka apatah lagi kita di dunia ni yang macam-macam berita, isu semasa yang menyesakkan dada. Kita perlukan sangat-sangat partner yang menenangkan. Okey, yang seterusnya, yang ke-6, penting lah, iaitu ibu bapa. Kalau masih ada ibu bapa, berdamailah. Apa pun perangai ibu bapa kita, kerenah mereka, tak tunaikan hak ke, membebel ke, tak peduli ke waktu kita masa kecil, kita maafkan mereka. Lagi cepat kita maafkan ibu bapa kita, lagi tenang otak kita sebenarnya.
Kalau ibu bapa kita dah tua, dah nyanyuk ke, pergilah tunaikan, jaga mereka, ziarah mereka, suap mereka makan, mandikan mereka. Jangan sampai bila mereka dah tiada, kita rasa bersalah, tak fulfill keinginan mereka. Jadi tunaikanlah hak ibu bapa, berdamailah. Apa pun perangai karenah parent, kita terima je. Ini untuk kesihatan otak ya tuan-tuan. Dan last sekali, yang ke-8, tidak boleh tidak, ada 3 soalan yang kita kena jawab, iaitu dari mana kita datang, ke mana kita pergi, dan apa tujuan kita di dunia ni. Kalau kita tak ada jawapan untuk soalan ni, otak kita sangat stres. Berapa ramai orang yang murung kerana tak boleh jawab soalan ni. Jadi nak jawab soalan ni, kita perlu buat hubungan dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bangun awal, solat tahajud, solat subuh, biarkan diri kita dimamah oleh cahaya matahari, jadi kita buat hubungan dengan Allah Ta'ala. Sebab bila kita ada hubungan dengan Allah Ta'ala, mudah. Kalau kita ada pasangan yang bermasalah, kita tahu ini ujian Allah, ada pahala untuk saya yang sabar. Ini ladang pahala saya. Bila anak-anak kita buat kerana, ini ladang pahala saya. Jadi kita mudah. Dan kalau kita ada kematian, anak yang kita sayang meninggal, tak apa, kita akan jumpa di syurga, insya-Allah. Benda-benda ni menenangkan jiwa kita. Jadi saya cakap 8 tadi, macam tertinggal satu, iaitu jagalah makan, jaga makan dan bersenamlah. Ini sangat penting untuk otak kita. Bangun pagi, biar diri kita dimamah cahaya matahari seawal pagi. Jangan kita terperat dalam rumah waktu subuh tu keluarlah, biarlah cahaya matahari memamah tubuh kita, itu bagus. Dan kita banyaklah bergerak, kemas katil, basuh bilik air, clearkan dapur, apa semua, clearkan depan rumah. Bagus untuk kesihatan mental kita. Jadi itulah 8 perkara, iaitu buat hubungan dengan Allah Ta'ala, berdamai dengan parent, berdamai dengan pasangan, berdamai dengan anak-anak, berdamai dengan kawan-kawan, rakan-rakan sekerja, jaga kesihatan, baca buku tak ada gambar, dan tidur yang cukup, insya-Allah.